ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Harun, Ustaz Asbi, Al-Fadil Asatizah, sahabat-sahabat, tuan-tuan haji, seterusnya anak-anak yang dikasihi, sidang hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Sekali lagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rufukkan lagi syukur pada Allah Ta'ala pada kesempatan dan ruang yang masih ada pada diri kita untuk kita teruskan lagi ibadah sebagai bekalan kehidupan akhirat kita, dan pada usaha kita untuk menambah baik amal ibadah kita, sama ada yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Maka sebahagian daripada ikhtiar kita untuk menghasilkan ibadah yang terbaik ialah kita berada pada jihad mencari ilmu dan kefahaman, supaya dengan ilmu dan kekuatan faham ini akan memberi kekuatan ibadah pula pada kita dan benar pula pada sifat ibadah. Cuma tuan-tuan, kita selalu disebut-sebutkan oleh alim ulama kita, tok-tok guru kita, berkenaan dengan pentingnya kita menjaga adab-adab ketika belajar. Antaranya pada meletakkan niat yang benar, keikhlasan dalam hati, serta lain-lain jagaan adab. Antaranya sebaik-baik kita berada pada situasi suci, tidak berhadas, sama ada kecil apatah lagi besar, menutup aurat, berada pada situasi yang tenang. Okay. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kenapa dalam agama ni kita penting adab-adab sebegitu pada apa-apa sahaja yang kita lakukan? Kerana kita sedang berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan Allah Ta'ala. Maka di sana ketika kita buka kitab-kitab pengajian sebegini, kita bukan hanya mengharapkan ilmu yang ada pada perbincangan kitab ni saja, dan juga perbincangan dalam diskusi yang kita lakukan ini saja. Tapi lebih daripada itu, pada tahap yang lebih tinggi ialah kefahaman yang kita harapkan dianugerahkan Allah kepada kita. Sedangkan faham itu dia tidak semestinya menjadi syarat ilmu. Tidak semestinya bila kita dapat ilmu mesti kita faham, tidak. Tetapi ia adalah anugerah Allah, dan ia adalah perkara yang istimewa. Sebab itu untuk kita dapat faham itu, kita diingatkan untuk berada pada adab-adab begitulah. Dan itu sebagai sebahagian daripada prasyarat permulaan untuk kita mendapat kefahaman daripada Allah. Satu lagi tuan-tuan, selain daripada faham, satu lagi, apa yang disebut sebagai hikmah. Kita juga memerlukan anugerah hikmah daripada Allah Ta'ala. Sedangkan hikmah itu adalah pemberian Allah, tidak mengira siapa. Sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Non-Muslim pun ramai di antara mereka yang Allah anugerahkan bakat, kata-kata dia orang ni padu. Kita kata padu. Hikmah tu apa tuan-tuan? Hikmah tu ahli ulama kita jelaskan al-isabatu fil qawli wal fi'li, ketepatan pada perkataan dan perbuatan. Bila dia bercakap, perkataannya ringkas tapi padu sampai ke hati. Bila dia bertindak, tindakan dia tu sedikit tapi mengena. Itu orang panggil al-hikmah. Maka dalam urusan hikmah ni bukan orang Islam saja dapat, non-Muslim pun dapat. Saya selalu duk ikuti kata-kata motivasi khususnya daripada Dr. Abdul Kalam. Abdul Kalam bekas Presiden India. Dia terkenal dengan kata-kata yang cukup dalam. Jadi itu adalah pemberian hikmah. Allah sebut dalam Quran,
yu'til hikmata kaman yasha, yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dialah Allah Ta'ala yang memberikan hikmah kepada siapa yang dipilih. Siapa yang dia dipilih. Dan orang yang mendapat hikmah itu sebenarnya mendapat kebaikan yang cukup banyak. Cukup banyak. Jadi perkara-perkara ni yang kita sebut-sebutkan supaya kita beroleh apa yang kita nakkan, ilmunya, fahamnya dan hikmah. Kata-kata dan tindakan yang padu. Terutama kita ada tanggungan, tugasan di belakang kita. Tuan-tuan sekalian, kita ada anak isteri, anak suami, kita ada rakan taulan, ada kaum kerabat yang kita nak santuni diorang. Sebab kita faham sebagai seorang Muslim, kita bukan hanya perlu menyelamatkan diri kita seorang, tetapi kita perlu menyelamatkan orang lain. Sebab itu adalah amanah Allah Ta'ala sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Bukan setakat kita jadi soleh untuk diri kita, tetapi juga kita menjadi muslih kepada orang lain. Menjadi garam yang membaiki masakan. Kalau tawar masakan, tambah garam. Kalau telajak garamnya, tambahkan dia punya tawar dia tu bagi stabil lagi. Jadi itu sifat kita. Jadi untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai tugasan besar tadi, kita perlukan bantuan Allah Ta'ala untuk meringankan tugasan kerja kita. Antaranya anugerah hikmah. Boleh faham tuan-tuan? Anugerah hikmah, percakapan yang padu, perbuatan yang padu. Sehingga kan kalau kita dapat perkataan dan perbuatan yang padu itu, kita bercakap dengan anak-anak tak payah banyak pun, sepatah dua je, tapi anak-anak rapat ataupun taat pada kita. Dia faham kehendak kita. Pasal apa? Adanya hikmah pada tindakan dan perbuatan dan perkataan kita. Tapi ada orang sampai ke tahap dia mengadu balik kat ustaz-ustaz kita kan, macam mana lah akak ni nak buat macam mana lagi. Dah habis dah akak bercakap dengan anak-anak ni, dah habis tindakan dah akak buat pada anak-anak ni, tapi tak menjadi juga. Jadi di situ kehilangan hikmah. Kehilangan hikmah. Maka bagaimana kita nak dapatkan balik perkara yang cukup baik, cukup unggul ini? Kita kembali balik pada landasan agama. Antaranya kita betulkan balik posisi kita sebagai hamba Allah, dan dia adalah Khalik yang menguasai hati-hati dan segala tindakan makhluk yang lain. Maka serahkan balik, betulkan balik, khususnya pada niat dan adab-adab dalam urusan kehidupan kita. Boleh tuan-tuan sekalian ni? Ini sekadar satu ulang kaji tuan-tuan ni, sama-sama kita sebut-sebutkan untuk perkara itu menjadi ingatan dan sentiasa melekat pada diri kita, insya-Allah tuan-tuan ni. Sebab tugasan kita banyak dan kita pula jenis makhluk yang suka menambah tugas. Sama ada kita sendiri cari ataupun kita dicari, yang tu cerita kedua lah. Tapi kita ni ditambah-tambah tugas. Jadi dengan tugasan itu, ia datang serentak dengan kepertanggungjawaban. Setiap tugasan dia akan dipersoal kira besok. Jadi untuk menyelesaikan perkara itu dalam kehidupan akhirat, itulah datangnya keperluan kita kepada apa yang disebut sebagai bantuan Allah, nusratullah, dalam bentuk hikmah dan juga kefahaman pada tindakan kita, insya-Allah. Sahabat yang dikasihi sekalian, kita sambung lagi pada perbincangan kitab Tanbihul Ghafilin. Pagi ini kita dengar lagi apa nasihat Imam Abul Laith Samarqandi kepada kita sekalian. Masih kita berada pada muka surat 75 tuan-tuan. Kitab saya ni kitab besar yang warna biru ni tuan-tuan ni. Tapi dia punya kulitnya tak nampak lah warna biru tuan-tuan ni. Warna biru ni muka surat 73, minta maaf, 73. Buka spek mata pun nampak 73. Yang lain Ustaz, muka surat berapa? Hijau sama ke? 92. Tuan-tuan yang kitab hijau 92. Kita masih melihat kepada sifat syurga dan ahlinya. Ini sebagai satu ulang kaji tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, kita belajar zaman sekarang ni, zaman selepas penceng ni, belajar bukan kita nak tahu sangat, kita dah tahu dah. Belajar pada zaman kita sekarang ni, belajar untuk buat senarai semak.
Boleh faham tuan-tuan Kalau kita silap faham kat situ, kita jadi jemu. Banjir, kita rasa, oh Allah, bab syurga balik bincang. Bab ni dari zaman budak lagi duk belajar. Tak, jangan duk fikir begitu. Ini kita belajar pada senarai semak. Kita nak timbang-timbang. Tang mana kita locoh, tang mana kita tak kuat, kat mana kita bolos, kat mana kita tak faham, kat mana kita terlepas. Zaman sekarang lah. Zaman kita berusia umur pencen. Ke rasa macam tak pencen lagi? Rasa macam tak pencen lagi kot. Nah, pencen belaka dari kita ni walaupun umurnya 40 tahun, umur pencen lah tu. Umur yang perlu sangat-sangat kesedaran tu sampai pada kita untuk kita nilai dan betulkan diri kita. Allahu Akbar. Itu tengoklah kejadian yang berlaku di Elmina tu kan. Itu satu gambaran lah macam mana kita perlu sangat-sangat ada rasa kita ni berada pada umur pencen. Asal apa? Sebab sifat kematian itu satu bentuk yang Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian kepada kita. Satu bentuk kematian, kematian mengejut. Al-mautu bil faja'ah. Kematian mengejut. Yang tu memang terkejut sungguhlah. Kita hak tengok pun terkejut, hak tengok pun terkejut. Lagikan orang yang mengalami peristiwa tu. Amat terkejut lah tuan-tuan. Jadi nak menyelesaikan ujian yang cukup keras begitu tuan-tuan, kita perlu betulkan kedudukan diri kita sebagai hamba Allah. Kita muhasabah balik tuan-tuan. Muhasabah ni pertama tengok benda wajib. Selesai ke tidak? Tengok benda wajib. Pada urusan muhasabah, anak-anak kita sebut refleksi. Ketika buat refleksi, tengok perkara wajib kat mana bolos, kat mana masih lagi longgar. Semayang kita kemas tak lagi. Itu kita punya apa? Bisnes utama kita dengan Allah tu. Pelaburan yang paling besar ialah pelaburan ibadah solat. Jadi pastikan ibadah kita comel kita tak. Kalau bincang bab solat ni tuan-tuan, yang pertama tauqitus solat, penentuan waktu solat tu. Allah dah letakkan waktu innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahawa solat itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala pada waktu yang telah ditetapkan Allah. Bukan waktu yang kita pilih, tapi waktu yang Allah susun. Jadi kita kena ikut Tuhan. Jangan ikut diri kita tuan-tuan. Itu satu untuk kita buat senarai semak pada ibadah solat. Yang keduanya pada solat ini cek dari sudut rukun. Rukun qauli, fi'li dan qalbi. Qalbinya macam mana, fi'linya macam mana, qaulinya macam mana. Biasa rukun qauli ni melibatkan bacaan yang wajib betul, kecuali kita ada masalah pelak dan bagailah tuan-tuan tapi mesti kita betulkan bacaan, suara sampai ke telinga. Itu kita semua belajar bab pengajian fiqh. Fi'li biasanya melibatkan tamakninah. Solat kita ada tamakninah ke tidak? Anak-anak dengar ni kan, solat anak-anak kita ni ada ke tidak tamakninah? Dan yang ketiga ni, ini yang payah tuan-tuan. Yang payah ni rukun qalbi. Rukun qalbi payah. Kenapa payah? Yang tu dia nakkan ilmu kita seorang-seorang tuan-tuan. Kalau rukun fi'li, rukun qalbi, kalau ada salah di mana-mana, kawan sebelah boleh bantu kita. Sebab kita sifatnya solat berjemaah. Bila dengar sahabat kita baca pelik benar pada Fatihah, baca pelik benar pada tahiyat akhir, pelik benar pada salam dia, maka kita boleh bisik kat belakang, bang, gini baiki. Pasal menjadi kewajipan pada kita amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tengok kawan tu rukun fi'linya tak berapa nak kena, tidak ada gerakan tamakninah kat situ, sengit, condong, maka kita baiki atas dasar kasih sayang dan persaudaraan serta kewajipan sebagai hamba Allah. Maka kita bincang kat belakang. Tapi bila melibatkan rukun qalbi yang ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nak tahu macam mana tuan-tuan niat dia tak betul. Nak tahu macam mana ikhlasnya tak ada, kecuali seempunya diri. Jadi empunya diri ni wajib belajar bagaimana nak menghadirkan ikhlas lillahi ta'ala pada rukun solat. Anak-anak kita kena belajar ilmu berkenaan dengan tauhid yang menghasilkan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Itu adalah pelaburan kita hak nombor satu kita dengan Tuhan. Jika sekiranya kita bermuhasabah pada diri,
Yang kedua, muhasabah pada diri ni mesti melihat kepada dosa. Dosa dan maksiat. Dan kita bincang dosa ni ada dua. Dosa kecil, dosa besar. Kalau orang-orang tasawuf, dia tak ada pembahagian besar kecil ni. Semua dosa besar belaka. Pasal setiap dosa ini bermaksud perlanggaran hak Allah Ta'ala. Maka dia tak ada dosa besar kecil, semua besar. Itu mengikut laluan tasawuf. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah menerima dosa itu ada besar, ada kecil. Yang besar, yang telah ditentukan sifat besar oleh syarak, antaranya ditentukan sempadan hukuman, diberikan peringatan keras, sebagaimana yang duduk pada kesalahan hudud. Jadi muhasabah yang perlu kita buat, kita cek perkara itu. Ada ke tidak dosa-dosa besar yang masih lagi kita jelira, kita rasa selera nak buat, ataupun kita dah tak buat tapi tak taubat. Sebab urusan dosa besar, dia tak boleh habis hilang dengan senyum kat orang. Dia tidak hilang dengan kita buat kebaikan. Solat, terutama sekali solat lah. Solat tu adalah mesin penghapus dosa yang cukup ampuh. Dia perlukan taubat yang khusus. Lepas ni insya-Allah banyak umur bincang bab taubat. Dia perlukan taubat yang khusus. Jadi kena tahu senarai dosa besar. Saya pagi ni saya teringat, saya bagi kat Ustaz Harun, saya ingatkan kita bincang 2 minggu lepas. Sebab bila cek balik ada poin yang keberapa ni, poin yang pertama dalam surat 73 ni kan, macam mana kita nak sampai kepada syurga, maka mesti menahan diri dari maksiat. Jadi saya terfikirkan kita semua mesti tahu apa dia maksiat tu, pelanggaran hukum dengan Allah tu, mesti tahu apa yang disebutkan dosa besar, dosa kecil. Maka kalau tak ada belajar kat situ, tak tahu kita, maka kita pun ambil pandangan aliran Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih. Aliran Imam Zahabi, dia sudah ijtihadkan untuk kita 70 dosa besar. Ada dalam kitab Al-Kabair. Lagi tadi saya ada forwardkan. Yang tu mudah-mudahan Ustaz Harun samalah kongsi dengan kita sekian. Kita buat senarai semak, tuan-tuan sekalian, buat senarai semak. Cek 1 sampai 70, tang mana yang menyangkut dengan kita. Kalau ada yang bersangkut dengan kita, itu dosa besar kan? Maka pastikan kita lepaskan dengan cara bertaubat. Sebab kita bimbang adanya satu bentuk kematian namanya mati mengejut. Mati mengejut. Tapi kalau kita umur pencen, mati mengejut lagi ke kita ni tuan-tuan? Umur kita pencen, mengejut lagi ke kita ni? Orang sampaikan berita pada kita, Haji Mat dah meninggal. Kita dengar, terkejut kita. Ataupun kita tak kenal dia. Haji Mat meninggal, kita tak kenal dia. Jadi kita tanya dia sepatah, umur berapa? Umur berapa? Orang tu jawab, umurnya dah 65. Kita nak terkejut ke nak biasa je? Biasa je kan Orang dengar tu, orang tak terkejut. Orang respon macam mana? Oh, 65. Maknanya apa tuan-tuan? Itu umur mati. Lepas tuan-tuan cuma kita ni buat terkejut pula. 65 mati lah. Habis nak umur berapa nak mati ni? Umur 85. Dah nak ceritanya begitulah, satu cara untuk datangkan ketangkasan beribadah pada kita. Satu caranya kita fahamkan diri kita pada urusan itu. Tapi kalau orang kata yang mati tu umur baru 18, baru kita rasa Allah mudanya dia. Tapi kalau umur 70 mati, ya Allah mudanya dia mati. Tak ada orang sebut lagu tu. Boleh tuan-tuan sedikit untuk. Jadi dosa besar tadi kita bincang tuan-tuan. Jadi muhasabah yang kedua, lihat kepada dosa. Muhasabah yang pertama perkara wajib, yang kedua perkara dosa, ada ke tidak. Yang ketiga sudah tentu melibatkan ibadah-ibadah sunat. Kurang ke lebih pada kita. Kita nak lebih tuan-tuan, kita tak nak kurang. Pasal apa? Sebab Allah janji dengan kita dalam hadis kudusi, hadis sahih,
ibadah sunat satu cara untuk kita dapat kasih sayang Tuhan. Kan hadis kudusi itu, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba-Ku ini mendekatiku dengan mengerjakan ibadah sunat sehingga aku sayang kat dia. Bila aku sayang kat dia, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku jadi pendengaran yang diguna untuk mendengar, aku menjadi penglihatan yang diguna untuk memandang, aku jadi tangan yang diguna untuk menampar, aku jadi kaki yang diguna untuk dia berjalan. Apa maksud Allah jadi telinga, mata, tangan, kaki kita? Maksudnya ialah bila kita menjadi kesayangan Allah, maka kita akan cenderung kepada perkara yang Allah redha. Guna mata secara redha, guna telinga secara keredaan Allah, tangan, kaki dan sebagainya. Boleh faham tuan-tuan ni? Kita sudah tidak berminat pada benda-benda yang bersifat maksiat. Sebaliknya kita lebih jelira dan rasa manis pada perkara-perkara yang bersifat keredaan Allah. Itu penanda kita dapat kesayangan Allah. Boleh faham tuan-tuan? Jadi kita boleh buat spot check pada diri kita, penanda aras pada diri kita. Sekarang ni antara benda baik, benda buruk, antara maksiat dan juga taat, kita jelira kat mana? Kita lebih cenderung berminat tang mana? Tang maksiat ke tang taat? Tang baik ke tang buruk? Kalau kita berminat dengan benda baik, mudah-mudahan kita sudah mendapat kesayangan Allah. Boleh faham tuan-tuan? Yang penting beristiqamah, jaga diri. Kan kita dah selalu sebut, nak tahu ahli syurga neraka ni senang ke tak? Boleh ke tak? Panji, kita boleh tahu tak ahli syurga, ahli neraka? Boleh. Sahabat tanya Nabi, ayu arafu ahlun nari wa ahlul jannah, boleh tak diketahui ahli neraka, ahli syurga? Nabi kata boleh. Nabi kata boleh. Bila dengar macam tu, sahabat terkejut. Kalau dah tahu ahli syurga, buat apa lagi beramal? Kalau dah tahu dia tu ahli neraka, buat apa lagi bersungguh? Dah ahli neraka, terima je lah. Kemudian Nabi SAW jelaskan, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Sebenarnya ahli syurga tu adalah orang yang cenderung pada syurga, pada amalan syurga. Ahli neraka itu adalah orang yang berminat dengan kerja-kerja neraka, kerja-kerja neraka. Maka bila kita berminat dengan ahli syurga, dengan kerja-kerja baik, kerja-kerja ahli syurga ni, maka secara umumnya itulah gambaran ahli syurga pada kita. Habis apa yang patut kita buat? Jaga diri, pertahankan diri, istiqamahkan diri, supaya jangan sekarang ahli syurga, hujung-hujung besok su'ul khatimah ahli neraka. Jangan jadi lagu tu. Kalau sekarang sudah kita cenderung pada ahli neraka, wal'ayadzabillah, bila kita jumpa hadis dalam perbincangan ini, apa yang patut kita buat? Rubah. Sekarang nampak lebih jelira dengan neraka daripada syurga. Rubah. Masa belum terlambat. Kita selagi mana ada masa, tidak ada istilah terlambat. Boleh faham tuan-tuan? Walaupun satu saat untuk kita mengucapkan Allah, mengucapkan taubat. Tidak ada terlambat pada urusan kita dengan Allah. Jadi kalau kita dah rasa duduk di sebelah kiri, segera rubah. Sebab masih ada masa untuk kita duduk sebelah kanan ahli syurga. Sebab itu syurga neraka ni sebenarnya kita boleh tentukan dengan usaha kita. Cuma kena ingat, hujung jatuhnya ialah Allah Ta'ala, kehendak dia. Boleh faham tuan-tuan? Tapi kita usahakan. Sama juga nak mati husnul khatimah ke su'ul khatimah, sebenarnya kita boleh usahakan. Tapi ingat, dari sudut akidah, i'tiqad, hujung jatuhnya masyiatillah, kehendak Allah. Tapi kita boleh usahakan. Ulama sebut, innama yamutul mar'u ala ma asha alaihi, bahawasanya seorang tu mati berdasarkan cara dia hidup. Kalau hidupnya banyak kepada benda rosak, maka begitulah hujung akhirat dia, kebiasaannya. Kalau cara hidupnya banyak kepada ahli syurga, maka begitulah keadaannya secara lumrahnya. Apa pun yang berlaku,
hujung jatuhnya adalah kehendak Allah Ta'ala. Jadi itu antara beberapa perkara yang kita sebut pada urusan muhasabah. Sebab kita sedang bincang tawaran Allah yang cukup besar. Tawaran Allah adalah syurga dan nikmatnya. Dan bila kita belajar bab ni tuan-tuan, kita jadi insaf. Rupa-rupanya inilah dia yang menyebabkan ramai manusia terpeliak dengan dunia. Manusia jadi sesat dalam kehidupan dunia. Masuk dunia, dia terkejut jumpa dalam dunia ni ada nikmat-nikmat yang dia jumpa. Nikmat apa? Nikmat makan, nikmat minum, nikmat bersenggama, nikmat berhiburan, nikmat kerehatan, nikmat segala nikmat. Maka dia tersesat dalam belantara nikmat dunia. Dia tersesat di situ. Padahal sebenarnya nikmat-nikmat itu Allah Ta'ala datangkan yang pertama sebagai ujian pada kita. Satu. Yang kedua, sebagai satu rangsangan motivasi pada kita. Bahawa yang kamu nak dalam kehidupan dunia yang namanya makan minum. Ada di antara kita, dia namakan dia food lover, food addict, addicted to food. Dia ni ketagih pada makan minum. Dia ni pencinta makan minum. Ada orang jenis lagu tu, dia syok dengan makan minum. Suatu yang kamu jumpa di dunia ni sebenarnya itu adalah mukaddimah. Dia adalah pra kepada apa? Syurga. Syurga kat mana tu? Belakang tu. Sekarang kamu baru jumpa permulaan syurga yang namanya dunia. Maka bila masuk dalam tu, jangan kamu sesat kat situ. Sebab perjalanan kamu nak pergi ke belakang. Belakang tu apa? Syurga. Maka syurga adalah kemuncak nikmat tadi. Cuma Allah Ta'ala sebelum sampaikan kita kepada kemuncak, Allah bagi dulu pra dia kat depan ni. Sebagai ujian, sebagai satu bentuk kegairahan, semangat pada kita. Untuk kita laksanakan ketaatan pada Allah, sabar pada ketentuan. Kerana kita dah faham bahawa di belakang sana nikmat sebenar-benar. Boleh faham tuan-tuan tentang kepentingan untuk kita faham perkara sebegitu. Jadi itu tentang muhasabah tuan-tuan. Sekarang kita sambung lagi bacaan kitab kita ini pada sifat syurga dan ahlinya. Imam Abu Lays Samarqandi berkata, siapa yang ingin mendapat kehormatan itu, iaitulah nikmat syurga dan ahlinya tadi, tawaran Allah tadi, hendaklah menepati 5 perkara. Yang pertama, menahan diri dari maksiat. Ini kita dah bincang. Maksiat, kita dah bincang dosa besar, dosa kecil tadi. Yang kedua, rela dengan pemberian yang sederhana. Sebab tersebut dalam hadis, harga syurga itu ialah tidak rakus pada dunia. Iaitulah samanul al-jannah az-zuhdu fid dunya. Harga syurga itu duduk pada sifat zuhud di dunia. Apa maksud di zuhud di dunia? Kita berpada-pada pada kehidupan dunia, sebaliknya kita melekat dan sangkut pada kehidupan akhirat. Zuhud ni maknanya kita mengambil perkara yang lebih baik. Okey, insirafur raghbah fi syai'in huwa khairum minal akhir. Kita bawa keinginan kita pergi kepada suatu benda yang lebih baik daripada benda yang tak baik. Maka dalam kehidupan kita ni ada 2 perkara, iaitulah urusan dunia, urusan akhirat. Antara dunia akhirat ni mana yang lebih baik? Maka kita faham urusan akhirat tak ada galang ganti dengan dunia. Tidak boleh dibuat ukuran, terlalu jauh beza. Bandingan dunia akhirat ni, Nabi SAW dalam satu hadis sahih, Nabi celup tangan dalam laut. Mislu ja'ala ahadukum asabi'ahu fil yammi. Bandingan syurga dengan neraka ni macam seseorang kamu letakkan tangan dalam laut yang luas terbentang, kemudian dia angkat tangan, dia tengok sisa air yang melekat pada jari. Maka itulah dunia. Manakala bentangan lautan yang tak tahu di mana sempadan, itu akhirat. Boleh faham tuan-tuan? Iaitu gambaran syurga dengan akhirat. Maka orang yang ada zuhud, hati dia ingat pada hak sebenar. Hak sebenar. Bukan bermakna dia tinggal dunia. Tinggal dunia tak sampai akhirat tuan-tuan. Kalau tinggal dunia tak sampai pada akhirat. Sebab nak sampai ke akhirat, akhirat belakang, dunia duduk depan. Nak sampai ke belakang, ikut depan dulu. Kena melalui dunia.
Maka orang yang terbaik adalah orang yang memaksimalkan keuntungan dunia, mengoptimalkan kebaikan di dunia, mengambil dunia sehebat-hebat, sebaik-baik, secemerlang-cemerlangnya, tetapi dia dalam hatinya ada akhirat. Boleh faham tuan-tuan? Maka bila saja ada tuntutan pada akhirat, dunia yang ada di tangan dia, dia lepaskan, dia berikan, dia infakkan, dia untukkan, dia wakafkan, sedekahkan, hadiahkan, apa saja tuan-tuan. Kenapa? Hatinya ada akhirat. Dunia dia guna untuk keuntungan akhirat. Boleh faham tuan-tuan? Macam kisah Abu Darda radhiyallahu anhu, macam mana segala kepunyaannya dilaburkan untuk akhirat. Bila sahabatnya datang bertamu di rumahnya, sahabat ni rasa pelik pasal tuan rumah layan dia ala kadar, tak ada selimut selai, tak ada bantal sebiji, tak ada fumakila sebuah, ada siapa fumakila apa, selingkaran, seketul, tak ada tuan-tuan. Jadi sejuk dia malam tu, menggagahkan diri, dia tanya tuan rumah, wahai Abu Darda, tak ada ke apa-apa selimut ke apa? Pasal sejuk malam ni. Abu Darda kata apa? Tak ada apa kat rumah. Sebab apa yang dia ada, dia laburkan untuk rumah kedua dia. Dia ada rumah kedua. Rumah ni rumah pertama. Hak sebenar, hak dia sayang sangat rumah kedua. Apa rumah kedua dia tu? Rumah akhirat. Maka untuk dia dapat rumah akhirat yang paling besar, paling indah, paling selesa, dia laburkan pada kehidupan dunia. Faham kawan ni tuan-tuan ni? Itu begitu. Jadi zuhud, orang yang mencari dunia, mengejar dunia, tapi hatinya akhirat. Boleh faham tuan-tuan ni? Bukan makna zuhud ni tak peduli dengan dunia, kerjanya tak ada, keluarga kehidupannya tak ada, memilih laluan untuk hidup secara simpati, itu bukan tuan-tuan ni. Kat situ tidak ada kekuatan pada Islam, tidak ada kebanggaan pada urusan dakwah tuan-tuan ni. Bismillah. Yang ketiga, rajin pada setiap taat dan semua amal kebaikan. Sebab kemungkinan amal itulah yang menyebabkan pengampunan dan masuk syurga. Firmanullah Ta'ala, itu syurga yang diwariskan kepadamu kerana amal perbuatanmu. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Tak ingat indeks dia dalam surah apa tuan-tuan ni? Tak ingat. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Okey, jadi yang ketiga ni tuan-tuan, kita fokus pada amalan. Fokus pada amalan. Amalan apa ni? Tak kira amalan apa tuan-tuan. Kita jangan pilih kasih. Jangan mentang-mentang yang ni fadilatnya besar-besar, maka kita buat. Yang ni tak berapa nampak fadilat, kita tinggal. Tidak tuan-tuan, bukan begitu. Yang patut kita buat ialah semua amalan kita buat. Daripada perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar. Kenapa tuan-tuan? Kerana ia menjadi sebab kebarangkalian kita dapat redha Allah Ta'ala. Tidak semestinya redha Allah datang hanya melibatkan perbuatan besar. Walaupun secara hukum adatnya begitu. Boleh faham tuan-tuan? Secara adatnya memanglah bila pahala besar senang kita masuk syurga. Tetapi kita berurusan dengan Allah. Allah yang menilik bacaan hati kita. Apakah jujur pada hati kita? Hanya memilih benda-benda baik saja untuk kita buat. Manakala hak kita kata low class, low profile, duduk bawah, duduk belakang, malah tinggalkan terus. Tidak. Kita buat belaka. Tinggal lagi keutamaannya kita pilih hak besar-besar, tapi kita tidak diskriminasi, tidak double standard dan tidak pilih kasih pada setiap amalan. Kita baca hadis sahih berkenaan dengan ahli syurga, selalu kita diulangkan pada malam Isra Mi'raj. Nabi memandang kepada syurga, Nabi melihat ada di antara ahli syurga masuk syurga bukan pun kerana amalan besar. Ada di antara mereka yang amalannya tak menasabah boleh masuk syurga. Apa amalan dia tuan-tuan? Ingat tak hadis tu? Amalan apa tuan-tuan? Ingat tak? Iaitulah buang sesuatu yang menyakiti di jalan raya. Imatatul adza 'anit tariq. Benda tu simple je tuan-tuan. Bawa kereta, tengok-tengok ada kulit pisang ke apa, tengok kulit durian ke, sepotong kecil,
kita berhenti tepi, kita buang. Apatah lagi ini bukan kulit durian sepotong kecil. Ini dahan pokok. Waktu malam kita melintas seorang-seorang, sebelum orang lain keluar waktu subuh, kita dulu jumpa dengan dahan tu. Lagi besar fadilat tuan-tuan. Berhenti tepi, alih ke tepi. Ingat satu ketika dahulu kat mana seorang anak gadis keluar waktu subuh pagi dekat dengan sebelah Ulu Yam situlah tuan-tuan. Ulu Yam bagi apa? Ulu Selangor apa sebelah tu lah, Ulu Selangor ke apa? Sebelah Ulu Yam tu. Apa-apalah tuan-tuan. Ulu Selangor ni mana kan? Ulu Selangor. Kita Selangor pun tak tahu. Ulu Selangor mana? Ikutlah. Ya? Ulu Bernam, Ulu Selangor. Ulu Selangor. Sebelah tu lah. Nampak macam lebih kurang tu sebelah ni kan? Batang Kali semua kan? Setuju Haji. Termasuk kita pun ulu-ulu lah. Saya yang paling confuse Hulu Langat dengan Kuala Langat. Aduh, sampai sudah payah betul nak faham. Hulu Langat selalu, Kuala Langat selalu kan, Banting tu kan. Dia keluar waktu subuh tuan-tuan, mati dia tuan-tuan. Terlanggar apa saya tak ingat, halangan tengah jalan. Nak ceritanya sampai begitu dia punya risiko sampai ke tahap boleh kehilangan nyawa. Tiba-tiba kita boleh buat benda-benda tu, alihkan sesuatu yang menghalang. Itu kerja besar sebenarnya, walaupun kita nampaklah simple sangat. Boleh faham tuan-tuan Begitu juga pada malam Isra' Mi'raj, Nabi memandang ke arah neraka. Nabi dapati ada di antara ahli neraka bukan sangat kesalahan besar. Bukan sangat. Apa kesalahan dia sebut dalam hadis tu? Meludah dalam masjid. Meludah dalam masjid. Sedangkan masjid masa tu bukan masjid zaman kita sekarang. Dia punya lantainya pasir. Jadi kalau berlaku orang ludah tu, kita boleh faham. Sebab orang tak perasan itu masjid. Pasal dia lantai dia pasir. Tapi kalau zaman sekarang meludah itu is too much. Itu overacting betul. Itu cari pasal betul. Tunggulah tu berjalan. Luku kepala saja gurau. Jadi kalau ludah zaman kita ni memang betul-betul lah buat naya kan. Zaman dulu barangkali berlaku dalam keadaan dia tak perasan pun. Tapi itulah tuan-tuan, apabila ada perbuatan melanggar yang barangkali diperleceh-lecehkan, perbuatan yang dianggap eleh, tak ada apa-apa, maka yang eleh tu akhirnya jadi sebab kepada sangkut di akhirat. Sebab itu dalam urusan kita nak mencapai tawaran Allah, tawaran yang cukup hebat ini, jangan pilih kasih, teruskan buat. Yang penting lillahi ta'alanya. Selalu tuan-tuan kita bisikkan pada diri kita. Tuan-tuan pernah tak biasa tak bermonolog pada diri, berbisik pada diri? Sentiasa kena berbisik pada diri. Itu antara laluan untuk menghadirkan ikhlas, menghadirkan tautan hati kita dengan Allah Ta'ala. Berbisik pada diri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutlah apa yang kita nak sebut. Seorang-seorang. Tak payah bisik dengan orang lain. Kita dah bisik waktu bercinta dulu ke main lagi tuan-tuan. Ambillah pengalaman dulu untuk kita bercinta dengan Tuhan. Pada usia kita dah pencen ni tuan-tuan. Yang keempat, cinta pada orang-orang yang soleh dan bergaul pada mereka sebab mereka diharapkan syafaatnya. Okey, yang ni tuan-tuan kena potong sikit Lepas tu, sebagaimana dalam hadis, perbanyaklah kawan kerana tiap kawan itu ada syafaatnya pada hari kiamat. Yang tu tuan-tuan potonglah, ataupun tuan-tuan ingatkan sikit dalam bracket tuan-tuan tulis hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu. Kita faham Imam Abu Laith Samarqandi dia tak perasan tu, dia terlajak masukkan hadis palsu kat situ. Jadi kita potonglah hadis tu. Dia punya point tu betul, point tu betul, tapi hadis tu cari hadis lain lah untuk ganti kat situ. Antaranya almar'u ma'aman ahabba, ambil hadis tu. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia sayang. Hadis sahih tu Anas bin Malik. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia sayang. Waktu Nabi SAW, tak silap dia punya latar belakang hadis ni, seorang
Lelaki datang pada Nabi ketika Nabi berkhutbah. Dia tanya pada Nabi tentang hari kiamat. Dia tanya pada Nabi tentang hari kiamat. Kemudian Nabi habiskan dulu khutbah. Lepas tu Nabi tanya, mana duk tanya tentang kiamat tadi? Maka dia tonjolkan dirilah. Maka Nabi tanya dia, Maza a'data lis-sa'ah? Tuan sediakan apa untuk hari kiamat? Tuan duk sibuk tentang kiamat ni, Tuan sediakan apa? Dia kata, aku tak ada apa-apa, melainkan aku buat apa yang wajib dan aku sayang kepada Allah dan Rasul, dia kata. Maka Nabi jawab, kamu bersama dengan orang yang kamu sayang. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Jadi tuan-tuan, kataan Nabi itu didengar oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik salah seorang daripada sahabat Nabi yang sentiasa duk mengikut jejak langkah Nabi, laluan Nabi ni. Sebab mak dia wakafkan dia ni ketika kecil lagi kepada Nabi. Serahkan kepada Nabi untuk Nabi didik, pelihara, buat budak dia. Ini sejarah Anas bin Malik selama 10 tahun berkhidmat pada Nabi SAW. Jadi Anas ni bila dengar macam tu, dia terus dia ambil kataan tu. Anta ma'aman ahabba, kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Maka apa? Dan tu dia datangkan rasa cinta sayang dia pada Allah, pada Rasul dan pada sahabat-sahabat Nabi yang utama. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ni, dia dandan tu, dia tembak masuk rasa cinta sayang dalam jantung dia, dalam hati dia, supaya dia boleh ambil jaminan daripada Nabi SAW tadi. Dan dia kata, walaupun aku ni amalan dan iman aku tidak sekuat sahabat-sahabat tadi, tapi kerana Nabi beri jaminan untuk letak bersama dengan orang yang kita sayang, maka aku datangkan sayang cinta pada orang tadi. Boleh tuan-tuan Jadi hadis tu kita ambil, kita amalkan. Letakkan cinta sayang dalam hati kita pada orang-orang soleh. Orang-orang baik. Soleh ni apa maksud soleh? Orang baik. Apa maksud orang baik? Senang cerita secara umum, orang baik ni adalah orang yang tidak mencuaikan tanggungjawab. Okey? Orang yang tidak melepaskan tanggungjawab. Tanggungjawab dia pada diri dia, pada ahli keluarga dia, pada jiran taulan dia. Kalau dia lagi besar kedudukan sebagai pemerintah, sebagai pemimpin, tanggungjawab dia pada orang-orang bawahan dia. Itu adalah orang soleh, orang baik. Boleh faham tuan-tuan ni? Kita dalam istilah kita, orang baik ni orang surau masjid, orang semayang, orang baca Quran. Okeylah, tu standard rendah pada kita letakkan, okeylah, not bad lah orang kata. Tapi kalau standard tasawuf, lagi ketat dah tuan-tuan. Kita pernah bincang bab tu kat depan ni. Syakib bin Ibrahim Al-Balkhi, dia letakkan standard soleh ni. Orang tanya dia, Tok Guru, orang panggil aku ni orang soleh. An-nasu yusammunani annani salihan fama adri am ana salihan am la. Tapi aku tak tahulah aku ni soleh ke tidak. Orang kata aku ni soleh. Maka Ibrahim Balkhi, Tok Guru tasawuf ni, dia sebut, dia kata kamu uji, kamu cek diri kamu pada 3 perkara. Yang pertama, kamu cek diri kamu pada apa? Pada amalan kamu ketika duduk sorang-sorang. Duduk sorang-sorang, apa yang kamu buat? Jadi nak cek macam mana tu? Pergi dekat orang-orang baik lain. Katakan orang-orang semayang, orang-orang masjid, orang-orang Quran. Cari 10 orang yang ahli Quran. Kamu ceritakan apa yang kamu buat ketika seorang-seorang depan 10 orang tu. Kemudian kamu cek berapa orang yang angkat ibu jari, berapa orang yang thumbs down, berapa orang yang thumbs up, berapa orang yang thumbs down. Boleh faham tuan-tuan? Berapa orang yang kata comel, berapa orang yang kata oi teruknya, perangai hang. Cek. Maknanya kalau ramai yang kata comel, kamu lepas ujian pertama sebagai orang soleh. Yang kedua, orang soleh ni ujiannya ialah kamu halakan dunia pada hati. Tanya hati kamu, nak ke tak dunia? Temua tak dunia? Gairah ke tidak dunia? Kalau hati kamu menolak, maknanya kamu sudah lulus ujian kedua. Jangan tanya lidah, jangan tanya nafsu. Nafsu semenak tuan-tuan. Lidah pandai membohong, tapi hati dia jujur. Tanya hati.
Keluar-keluar garang. Tengok slipper, cukup kita tak saiz. Saiz 5 dengan saiz 5, saiz 8 dengan saiz 8. Tengok saiz 8 sebelah, saiz 5 sebelah. Dah taubat aku. 5 tahun dia boikot musalla Syifa. Pasal apa? Slipper bertukar. Oh, jauhnya tuan-tuan keluar-keluar, tengok kereta, lah kena calar. Kena korang orang kata. Pas kita lagu mana? Kita ralat ke tidak? Ralat, manusia biasa. Tapi manusia yang luar biasa, dia pandai kontrol diri tuan-tuan. Zuhud dia tu, bukan tak sedih, tapi dia faham. Itu sebagai ujian pada diri dia. Itu yang kedua. Ujian yang ketiga, nak cek kita ni soleh ke tidak. Ni ujian berat ni tuan-tuan. Katakanlah malaikat maut duduk depan pintu rumah, beri salam. Kita nak sambut kedatangan ke nak cari pintu belakang? Kalau kita sambut kedatangan, maknanya kita bersedia mati. Itu penanda aras kita soleh. Tapi kalau kita rasa perjuangan belum selesai, maka itu belum lagi. Istilah kita lah biasa ni kan. Istilah orang kita, perjuangan belum selesai. Padahal tak nak berhenti lagi. Tak nak letak jawatan lagi. Jadi kalau macam tu tuan-tuan, urusan hidup tak habis lagi, maknanya ada benda yang disangkut. Tang mana dia sangkut? Tang menunaikan kewajipan. Tang bertemu kematian. Tapi kalau kita standby untuk mati bila-bila masa, itulah 3 syarat penanda aras kepada soleh mengikut ukuran tasawuf. Maka Imam Ibrahim Al-Balkhi disebut, kalau 3 perkara itu sudah kamu lepasi dengan baik, dengan cemerlang, maka kamu tutupkan ataupun kamu balutkan 3 perkara itu dengan keikhlasan. Itulah kelengkapan dan kesempurnaan pada ibadah soleh. Boleh faham tuan-tuan ni? Jadi cinta pada orang soleh. Kenapa kita perlu cinta? Tadi kita kembali pada hadis Nabi. Kerana Nabi beri jaminan, hadis sahih ni tuan-tuan, kita akan bersama dengan orang yang kita cinta. Boleh faham tuan-tuan? Untungnya kita bila kita faham jiran sebelah rumah kita orang baik. Bertambah kawan, bertambah bertuah kita bila cek senarai WhatsApp, kumpulan grup-grup Raudhatu Al-Hasanah, Raudhatu As-Salihin, As-Salihin, Raudhatu Alil Jannah. Oh tuan-tuan, tengok dalam grup WhatsApp, Mufti Perak, Mufti Penang, Mufti Ganu, Mufti Kelantan, Mufti Melaka. Oh, kita kata ya Allah, dia ni untung. Pasal apa? Hadis Nabi. Cuma apa jadi, grup WhatsAppnya mufti, tapi perangai dia langsung tak ada gaya peti. Lagu mana tuan-tuan? Apa jadi pada orang ni? Yang ni tuan-tuan, orang yang rugi serugi-ruginya. Dalam kitab ni bahagian depan tuan-tuan cari balik bab ikhlas, Imam Abu Lais Samarqandi dia bawa satu kata-kata hikmat. Ruginya orang yang apabila Allah bagi 3 perkara, dia tak selesaikan 3 perkara lagi. Allah dah bagi dah 3 perkara pertama, tiba-tiba dia tak habiskan 3 perkara yang kedua. Apa dia tu? Yang pertama, Allah bagi dia ilmu tapi dia tidak beramal. Itu perkara yang pertama. Sedangkan ilmu syarat untuk ke syurga, syarat untuk ibadah diterima Allah. Allah dah bagi dah kat dia, tapi dia tak habiskan ilmu kepada amal. Jadilah macam orang Nasrani, jadilah macam orang Yahudi. Kata-kata yang cukup baik tuan-tuan. Kalaulah ilmu itu boleh tanpa amalan, nescaya Allah tidak laknat orang Yahudi. Comel kata-kata itu tuan-tuan. Laula al-ilmu biduni amalin lamma zamma al-yahud. Kalaulah ilmu tu boleh diambil kira tanpa perlu beramal, nescaya Allah tak akan zamma, menghina, melaknat orang-orang Yahudi. Tapi kenapa orang Yahudi dilaknat, dihina? Kerana mereka ada syarat untuk kesayangan Allah, iaitu ilmu, tapi mereka tak habiskan. Apa dia? Iaitu amalan. Akhirnya mereka tahu banyak kebenaran,
Mereka tahu banyak kebenaran, tapi mereka tak buat pun, tak ikut pun. Bila Nabi SAW sampai di Madinah pada peristiwa hijrah, di Madinah ni ada lebih kurang 4,500 orang Yahudi. Qainuqa, Quraizah, Nadir. Ada 4,500 orang. Ramai tuan-tuan. Kita kat sini berapa ribu rakyat di Kuang ni tuan-tuan. Ramai lagi kot. Takkan tak ingat pilihan raya baru sekejap. PRN berapa puluh? Pacar, tanya pacar. Mana pacar? Dia cari. Ustaz jadi pacar. Berapa? Semua ada senarai belaka kan? Di Madinah ketika tu 4,500 orang. Kenapa ramai berkumpul kat situ? Kerana mereka tahu Madinah adalah tempat kemunculan Nabi terakhir. Sehingga kan dalam sirah, dalam sejarah, diceritakan macam mana kemaruk dan juga fahamnya mereka tentang Nabi terakhir. Kalau mereka ada masalah dengan orang Madinah, orang Yasrib ketika itu, mereka berniaga, adalah benda-benda tak kena ketika urusan muamalah, mereka akan beri amaran. Jaga kamu, nanti kalau Rasul datang, tahu kamu, baru tahu langit dengan bumi setara mana tinggi, mereka akan ingatkan tentang kedatangan Nabi terakhir. Tapi apa jadi bila Nabi itu betul-betul muncul di depan mereka? Tuan-tuan, kita nak kenal Nabi bukan payah pun, kita belajar Syama'il Nabi SAW. Bila kita belajar Syama'il Nabi SAW, belum Nabi bercakap, tubuh badan Nabi pun pelik daripada orang lain. Dengan muka dia percaya, dengan comel, dengan harumnya, tubuh badannya fit, ya Allah. Kita ni kadang-kadang muka comel tapi body tak comel pula. Saya dah tuan-tuan tengok free size macam tak masuk saiz dia. Nabi ni comel tuan-tuan, dari sudut luaran fizikal pun comel. Ibarat kata macam kuda hitam tiba-tiba putih ada seekor tengah-tengah. Nampak tak putih tu? Nampaklah tuan-tuan, diri Nabi. Apatah lagi kalau dia berakhlak, berinteraksi, lagilah terselah dia tu Nabi. Apatah lagi kalau dia mengeluarkan perkataan, lagi benar dia ni adalah Nabi. Tapi apa malangnya pada orang-orang Yahudi ni, bila datang Nabi sungguh yang mereka tahu itu adalah Nabi, habis. Mereka lawan. Bukan setakat tak terima, mereka jadi penentang barisan depan. Kisah Huyai, bapa kepada Safiyah, iaitulah Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai. Safiyah Ummul Mukminin cerita apa yang bapa dia buat pada Nabi SAW. Pada ketika muncul Nabi SAW di Madinah, bapa dia dengar cerita, terus dia ajak adik dia, pakcik pada Safiyah ni, untuk pergi cek. Pergi cek, cari kat mana Nabi SAW ketika itu sedang berkhutbah. Maka dia cek, dia tengok, dia tilik, dia padukan dengan ilmu yang dia ada. Lantas dia tarik tangan adik dia tadi, balik. Dalam perjalanan tu dia sembang. Adik dia tanya, bang, ya Allah ke Nabi tu? Abang dia jawab, ya Allah semua Nabi tu. Pak, kalau betul dia Nabi, kita kena ikutlah bang. Tak boleh. Tak boleh ikut. Kalau dia tu Nabi kita tak ikut, mana kita boleh berjaya menentang Nabi? Dah lawan juga tuan-tuan. Itu yang berlaku pada perangai Yahudi. Ini hadis ni diceritakan balik oleh Safiyah binti Huyai apabila menjadi isteri Nabi SAW dan menjadi ibu kita sekalian, Ummul Mukminin. Tuan-tuan, tentang perangai Yahudi. Perangai Yahudi. Jadi kalaulah ilmu ni boleh diambil kira tanpa amalan, nescaya betul lah Yahudi tu. Ilmu dia lagi banyak pada kita tuan-tuan. Tapi boleh ke? Tak boleh. Jadi dah dapat dah syarat yang pertama, ilmu, tiba-tiba tak buat syarat kedua, amal habis. Begitu juga yang kedua. Saya sambung sikit lagi kata-kata tadi. Kalaulah amalan boleh diterima tanpa ilmu, nescaya Allah takkan hina orang-orang Nasrani. Boleh faham tuan-tuan? Kalaulah amalan boleh diterima tanpa ilmu, maka Allah tak akan hina orang Nasrani. Laul ilmu biduni law amalu biduni ilmi lamma zamma an-nasara. Tapi syarat nak diterima oleh Allah Ta'ala mesti ada ilmu. Kalau kita beramal tanpa ilmu, Allah tak terima. Kalau tidak,
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu betul. Kenapa orang Nasrani itu betul? Orang Kristian itu betul. Tuan-tuan, kalau tengok cek ibadah padri-padri Kristian, ya Allah, banyaknya ibadah dia orang, sampai timbul satu perkataan terma yang disebut rahbaniyah. Kalimat tu ar-rahbaniyah. Apa maksud rahbaniyah? Kepaderian atau kependitaan. Apa maksud, apa konsep kependitaan? Konsep kependitaan ni adalah orang yang sentiasa duduk dalam ibadah. Malamnya qiyamul lail, siangnya berpuasa. Kemudian sampai ke tahap meminggirkan diri daripada dunia, tak kahwin, tak berlazat-lazatan pada kelazatan dunia sebab takut hilang akhirat. Itu sifat padri, kepadrian. Tapi apakah mereka diterima Allah? Tak diterima. Sayyidina Umar ketika masuk ke gereja untuk menerima kunci Baitul Muqaddas, apabila Islam berjaya menguasai balik Palestin, Baitul Muqaddas pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, maka majlis penyerahan kunci kota itu dibuat dalam gereja. Sayyidina Umar masuk dalam gereja, melihat padri di hadapan, menangis Sayyidina Umar. Pasal apa menangis? Orang tanya dia, "Madza yubkika ya Amirul Mukminin?" Apa sebab Amirul Mukminin menangis? Dia kata, aku teringat dalam Quran ada ayat, "Amilatun nasibah taslan naron hamiyah." Surah apa tu? Al-Fajri, tak silap kan? Betul eh? Indek tak ingat tu, rasa macam Al-Fajri. Okey. Apa maksud amilatun nasibah? Aku teringat pada ayat ni Allah sebut amilatun nasibah. Ada di antara manusia ini yang memang mantap amalan dia. Amilah, kerja dia beribadah, ibadah. Nasibah, sampai keletihan, kepenatan. Dek kerana ibadah kuat. Tapi apa jadi pada orang ni? Taslan narul hamiyah. Dihumban masuk dalam api yang panas menyambar. Siapa mereka? Orang yang sesat akidah. Antaranya padri-padri tadi. Sayyidina Umar sampai menangis. Boleh faham tuan-tuan? Kenapa mereka diumban ke dalam neraka? Dihina oleh Allah Ta'ala kerana mereka pandai beramal tapi tak ada ilmu. Apa dia ilmu yang tak ada pada mereka? Mereka tak sedar mereka beramal atas asas yang sesat, atas nama Kristian yang sudah berjaya dipusingkan akidah tauhid la ilaha illallah yang asal datang daripada Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba dikhianati oleh orang-orang Yahudi sehingga akhirnya yang la ilaha illallah jadi akidatul taslis, jadi akidah tiga Tuhan. Akhirnya mereka terima seterima-terimanya walaupun perkara itu sudah sesat. Boleh faham tuan-tuan Jadi ingat tuan-tuan, tiga perkara. Kalau ada tiga perkara pertama tak selesai, perkara yang kedua malang. Yang pertama, orang yang ada ilmu tapi tidak beramal. Yang kedua, orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Itu Imam Abul Hasan Samarqandi sebut. Tuan-tuan boleh carilah bahagian depan, bahagian keikhlasan. Orang yang sudah beramal tapi amalan dia tak ada keikhlasan, saja-saja juga tuan-tuan. Maaf lah tuan-tuan kita dah datang ke kuliah pengajian tapi tak bawa hati. Datang body je, hati kita tinggal tepi jalan. Maknanya saja kosong macam patung, tak ada nyawa. Faham tak tuan-tuan Orang buat gelak oleh gelak, dia tak gelak pun. Rupanya hati tak ada. Saja gurau tuan-tuan. Jadi dia beramal tapi tak ada keikhlasan. Boleh faham tuan-tuan? Itu juga tak selesai. Yang ketiga, Allah anugerahkan dia bersama dengan orang soleh tapi dia tidak ambil manfaat daripada orang soleh. Apa manfaat daripada orang soleh? Iaitulah tidak ada rasa kecintaan dia dengan orang soleh. Sedangkan itu antara laluan yang Allah buka untuk dia sampai kepada syurga Allah Ta'ala. Dengan kita mengambil hadis sahih Anas bin Malik tadi, kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang, tiba-tiba dia tak beramal pun dengan perkara itu, sedangkan dia sudah dianugerahkan duduk bersama dengan orang-orang baik. Boleh faham tuan-tuan Allah Akbar
Kita orang baik tidak ni tuan-tuan. Pada diri kita tak baiklah untuk kita rangsang diri kita, tapi dari sudut motivasi kadang-kadang kita kena ada juga tuan-tuan rasa semangat. Maka dari sudut pembinaan semangat tu kita kena jujur juga bahawa kita ni baik. Boleh faham tuan-tuan ni? Apa tanda kita ni baik? Dah kita semayang tak tinggal. Kita bukan ahli maksiat. Ingat waktu budak-budak dulu duduk di Pondok Haji Ahmad tu, banji kita perasaan tu Pondok Haji Ahmad di Merbau Patah, Kuala Terengganu tuan-tuan. Ustaz kita faham. Antara Tok Guru tu Haji, Tok Guru Haji Ahmad almarhum, dia kata apa? Nak kenal wali ni mudah aja. Wali ni apa? Qaribun minallah, orang yang hampir dengan Allah. Wali orang yang mendapat kecintaan Allah. Siapa dia wali Allah? Wali Allah ni orang tak ngaji dia pergi ngaji. Orang tak dengar dia pergi dengar. Faham tak? Ngaji istilah orang Terengganu ni belajarlah. Dengar, belajarlah, belajar, dengar. Orang lain tak pergi dengar, dia pergi dengar. Wali dia tu. Orang lain tak kira halal haram, dia kira halal haram. Hak wali dia tu. Nampak dia bawa satu kefahaman konsep yang mudah begitu supaya kita ni naik semangat. Gitu. Bukan wali ni terbang kat langit, niti atas air. Bukan. Itu orang boleh buat benda yang orang lain suka buat pada amal kepatuhan. Cuma kita bila belajar kat situ, datang semangat kat situ, apa yang patut kita buat? Jaga riak, jaga ujub, jaga sum'ah, jaga racun hati. Itu yang patut kita buat. Dan kita beristiqamah pada benda yang baik tadi. Boleh tuan-tuan ni? Okey, kemudian yang kelima, memperbanyakkan doa dan minta masuk syurga dan husnul khatimah. Ni tuan-tuan syarat yang kelima untuk kita dapat tawaran Allah. Ingat, kita orang Islam ni ada kekuatan doa. Kekuatan doa. Doa mukhul ibadah. Doa adalah otak kepada ibadah, inti kepada ibadah. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata yang cukup sakti bagi orang Islam, tuan-tuan. Syekh Ibn Qayyim Al-Jauzi, dia syarahkan satu hadis Nabi tu, la yuraddul qada illa bid-du'a. Qada, takdir tidak akan berubah melainkan dengan doa. Okey, tuan-tuan Syekh Ibn Qayyim dia syarahkan, dia kata apabila sahaja Allah Ta'ala tentukan qada pada kita ni, nasib kita ni, maka qada itu akan turun dari langit. Okey, penentuan tu akan turun pada dari langit untuk mengena kita. Katakan qada Allah pagi ni kita akan orang tu akan ditimpa musibah sekian-sekian. Maka itu qada Allah datang dari langit, turun. Tiba-tiba orang ni mempersenjatai dirinya dengan doa. Hidup dalam keadaan doa. Sentiasa jadi doa sebagai makanan dan urusan harian dia ketika beribadah. Maka doa dia ni akan naik ke atas. Dia akan bertembung dengan bala yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bila berlaku al-musadafah begitu tuan-tuan, berlaku pertarungan, berlaku pertembungan, maka dia bertarung. Dia akan bergelut. Mana satu kuat? Kalau doa tu kuat, balak turun ke bawah. Dia menang. Dia akan mengena pada orang tu. Tapi kalau sama kuat, dia akan bergentayangan sampai hari kiamat. Terapung antara balak dengan doa. Tapi kalau doa tu lagi kuat, balak mengalah, doa naik ke atas, balak tak sampai ke bawah. Itu diterangkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi berkenaan dengan kepentingan doa. Yang penting doa mesti benar. Benar dengan apa? Dengan tindakan. Bukan sekadar mulut kita sebut, tapi buat tidak. Dia mesti benar dengan tindakan. Boleh faham tuan-tuan? Dan kita faham doa ni sebagai usaha kita yang terakhir sesudah permulaan usaha kita buat. Kita laksanakan kerja dulu sebaik mungkin, baru kita tutup dengan doa tawakal kita pada Allah Ta'ala sepenuhnya. Itu yang sebenarnya begitu. Ataupun nak mulakan doa dulu, tak apa. Yang penting doa dengan kerja buat. Dia serentak tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut Allah tak akan terima doa daripada hati
yang lalai dan juga lara. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tak terima doa yang datang daripada jantung hati yang ghafilin, yang lalai, lahin, yang lara tuan-tuan, yang tak bersungguh. Boleh faham tuan-tuan? Kekuatan antara doa dengan bala. Tu Allah alam. Kita berhenti kat sini saja. Bawah tu sebagaimana ahli hikmah berkata, yang tu sepatutnya diletakkan perenggan di bawah tuan-tuan, perenggan berasingan. Sebab itu perbincangan lain lah. Sekadar ni saja tuan-tuan. Saya tak larat. Tak larat satu, tak ada modal satu. Modal ke banyak pun tuan-tuan. Datang sini kena bawa modal tebal. Tengok Haji Husin ada, siap je dia. Ada tuan-tuan nak tambah? Ustaz, sila Ustaz nak tambah apa-apa? Manji, silakan nak tambah apa-apa? Apa-apa? Assalamualaikum. Kita tarik satu Ustaz. Modal sikit je Manji ni. Nabi ilmu tiada beramal. Yahudi. Ini untung ni Yahudi bukan kena dia tu. Ada amal tanpa ilmu. Nasrani. Islam pula kata. Jahil. Alhamdulillah, saya terlepas tadi yang bagus Haji sebut macam tu. Kita tambah sikit lagi. Islam ni apa? Islam ni ada ilmu dan ada amal. Saya terlepas itu. Okey? Yahudi ada ilmu tak ada amal. Nasrani ada amal tak ada ilmu. Islam ada ilmu dan ada amal. Itu Islam. Terima kasih Haji. Ya, silakan. Beramal tanpa ilmu kosong kan? Kosong. Jadi kalau ada ilmu beramal itu yang betul. Ada ilmu tanpa amal. Ya. Rugi lah. Ya. Ilmu dia ada tapi tak amal. Ya. Rugi. Ya. Berilmu tanpa amal kosong. Ya. Cuma dalam konteks anak-anak, dalam konteks asuhan pendidikan, kita biasanya beramal tanpa ilmu. Itu adalah permulaan proses pendidikan. Contoh kita dulu kan, kita diajar oleh mak ayah kita solat. Kita faham tak solat tu? Kita tahu tak asas solat? Tak tahu pun. Cuma mak ayah kita ajar, suruh kita ikut dia. Okay, silakan. Itu permulaan dalam proses pendidikan. Tapi pengakhirannya kita kena faham bahawa setiap ibadah dia memerlukan ilmu dan kefahaman. Sebab itulah yang menyebabkan kita berbeza dengan amalan orang lain. Kekuatan Islam duduk pada asas ibadah, iaitulah ilmu yang benar, kebenaran pada ilmu tadi. Ilmu adalah fakta kebenaran. Ingat tuan-tuan ni. Wallahu a'lam. Ada lagi ustaz nak tambah ni, Haji? Ya. 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 Bila kata imam mula baca apa tu? Contohnya kalau kata ada makmum yang lambat sikit kan. Satu imam tu dah lebih lah. Ya. Tengah-tengah kita baca doa kita tu. Imam dah mula baca Al-Fatihah. Jadi makmum dilarang membaca doa. Oh, yang ni perbincangan makmum muafiq masbuk. Okey, perbincangan makmum muafiq masbuk. Ingatkan tadi kita dilarang secara umum gitu. Dalam perbincangan makmum muafiq masbuk ada perbincangan kalau kita ni ketinggalan daripada takbiratul ihram awal untuk imam, kita ni duduk pada kedudukan masbuk. Jadi kedudukan masbuk ni ialah kita mesti tengok keadaan Fatihah kita. Apakah kita sempat menghabiskan Fatihah kita bersama dengan Fatihah imam, ataupun ketika imam masih lagi duduk pada rakaat pertama tu. Okey, kalau kita tak sempat nak habis, maknanya kita dalam keadaan masbuk, kita boleh terus ikut tok imam. Jadi bila kita sudah datang lewat tidak serupa, tidak serentak dengan tok imam,
Dan ketika itu kita faham, kita masbuk, kita sudah didahului oleh imam. Jadi apa yang patut kita buat? Ketika itu jangan kita sibukkan dengan doa iftitah. Sebab doa iftitah tu hanyalah doa, dia adalah sunat hai'ah saja. Okey? Sebaliknya terus fokus pada Fatihah. Sebab itu rukun qauli. Boleh faham tuan-tuan? Itu maknanya dalam perbincangan masbuk muafiq tu. Okey, kalau masbuk jangan kita sibukkan dengan doa iftitah. Itulah tu. Dalam urusan masbuk, urusan makmum masbuk muafiq. Bukan maknanya urusan biasa. Tok imam takbir, kita pun takbir. Tiba-tiba tok imam baca Fatihah, kita tak boleh baca doa iftitah. Bukan begitulah maksud tadi kan? Ke begitu maksud soalan? Dia dah baca doa kita kan. Bila dengar ni suara imam baca dia kena berhenti atau dah habiskan doa kita Teruskan habiskan. Maknanya bukan dalam situasi makmum yang ketinggalan lah ni. Boleh kita teruskan. Cuma begini, dalam keadaan itu kita masih duduk pada lingkungan hukum masbuk dan muafiq. Jadi kalau kita sama-sama takbiratul ihram bersama dengan tok imam, itu dinamakan makmum muafiq. Makmum yang sepakat dengan imam. Tiba-tiba ketika kita berada dalam keadaan muafiq, kita sibuk dengan doa iftitah. Tok imam baca Fatihah, kita baca doa iftitah. Boleh kita tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting hati-hati pada Fatihah kita sekarang. Dan mengikut kebiasaan kita, tok imam tu habis je dia baca Fatihah, dia akan sambung dengan dengan surah. Baca surah. Jadi waktu dia baca surah itulah kita terus dengan Fatihah kita. Mula-mula tadi nak baca iftitah, boleh kita tak? Boleh, tak ada masalah. Sunnah hai'ah. Ya. Mungkin juga dalam perbincangan masbuk kot. Kalau kita masbuk memang tak boleh lah iftitah dulu, sebab iftitah itu sunat. Kita perlu direct kepada wajib. Faham saya gitulah, mungkin ada sikit kat situ slack sikit. Kalau masbuk kita tak boleh fokus pada iftitah. Yang keduanya dalam perbincangan Syafi'i ni, lepas pada kita Allahu Akbar, sepatutnya terus iftitah. Iftitah tu tidak perlu baca bismillah. Sebab dia bukan ayat Quran, dia adalah doa. Ini perbincangan Syafi'i dalam kitab Fiqh Manhaji ada. Tiba-tiba lepas Allahu Akbar, kita terlajak baca bismillah. Bila kita terlajak baca bismillah, ikut perbincangannya ialah kita terus je baca Fatihah. Jangan patah balik pada iftitah. Gitu Ini perbincangan fiqh. Wallahu a'lam. Ustaz nak respon Ustaz? Apa? Ustaz? Kaci ni diorang sembunyi kuku. Ustaz, Banji ambil isi jadual tadi. 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang Ustaz. Isi dalam jadual tu. Sekadar ni lah ya. Kita akhirkan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi